Shalom. Selamat pagi dan selamat datang di rumah Tuhan kepada jemaat yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikutinya secara virtual. Bersyukur atas anugerahnya, kembali kita dipertemukan di ibadah hari ini. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Suci, Suci, Suci. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kristus rela disalibkan dan menderita bagi kita. Dia telah bangkit dan kalahkan kuasa maut. Mari kita datang memuji Dia, kita naikkan KPPK nomor 131, Kristus Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit, haleluya, kalahkan kuasa maut, haleluya, Dia rela disalibkan, haleluya, Dia menderita bagiku, haleluya, datang memuji Raja, haleluya, Kristuslah Raja mulia, haleluya, Dia telah disalibkan, haleluya, Dia menyelamatkanku, haleluya. Dia menderita bagiku, haleluya, Dia menyelamatkanku, haleluya, Dia bertata di surga,
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami hari ini. Kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan Kau yang boleh memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan membacanya secara bertangkapan, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat sekalian membaca ayat yang genap. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita lalui tidaklah mudah. Tantangan yang kita hadapi terkadang membuat kita jatuh dalam dosa dan mendukakan hati Allah dan melukai sesama kita. Mari kita datang dengan rendah hati mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami lemah Tuhan, tapi kami masih sering nakal dan tidak bersandar kepada Tuhan meskipun kami lemah. Kami tahu kami lemah, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang boleh tolong kami dan pimpin kami untuk kami boleh hidup dengan benar, hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa pengakuan dosa kami kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena Tuhan yang telah mati di kayu salib itu menyelamatkan kita manusia yang penuh dosa.
Mari kita hidup dengan benar dan bersandar akan salib Tuhan dan meminta Dia untuk menyucikan hidup kita. Mari kita angkat pujian KPPK nomor 155, Ku Percaya di Bukit Kalvari. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Nyo Mefang. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya.
puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi Karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们平安！ sangat senang sekali bisa datang ke rumah Tuhan merayakan Hari Ibu. 非常高兴今天可以在神的殿里庆祝母亲节。 Dan tema hari ini sangat unik bagi saya, yaitu Ibu juga manusia. 今天的讲题对我来说非常的独特，是说母亲也是人。 Setelah saya pikir-pikir, tema ini sangat relevan. 我想来想去，这个题目对我们来说非常的有关系。 Karena pandemi ini kita banyak di rumah sehingga sangat sering bertemu atau ya nggak cuma bertemu, bersama-sama 24 jam. 因为疫情的关系，我们大家都宅在家里，所以一天24小时有很多时间和母亲在一起。 Orang kalau ketemu terus 24 jam pasti akan kelihatan aslinya dan kelihatan jeleknya. 如果你和人相处一天24小时的话，一定会发现他的原本的形象，还有他的缺点。 Jadi seorang ibu mama tuh emang luar biasa, tetapi kalau kumpul terus 24 jam 2 tahun, wah pasti keluar ya yang rasanya nggak enak, jelek-jeleknya itu kelihatan. 一个母亲本来她是非常的特别，非常的棒，但是你如果和她相处一天24小时2年的话，那你就会发现她的一些缺点。 Karena itu tema ini sangat cocok. 所以我觉得这个题目非常的符合。 Lalu yang kedua yang ingin saya tekankan adalah khotbah kebaktian hari ini tidak hanya tentang ibu. 但是还有另外一件事，我今天的讲道不单单是关于母亲， Tetapi juga tentang orang tua dan anak. 但是也关于父母亲和孩子。 Dan lebih dari itu khotbah kebaktian adalah tentang Tuhan, bukan tentang manusia. 而且更特别的是，我们崇拜的主要题目就是关于上帝，不是关于人。 Itu artinya Bapak Ibu yang kebaktian di rumah sekarang ini jangan pakai alasan saya bukan ibu, saya sudah tidak punya ibu, lalu makan-makan jalan-jalan siram tanaman. 所以你们在家里参加聚会的，你不要说我已经没有母亲了，所以这个讲道跟我没有关系，你就走来走去，一面吃或者一面浇花。 Karena saya ada jemaat yang mengatakan kalau kebaktian hari ibu saya nggak datang, itu saya sudah tidak punya ibu dan saya tidak mau dan tidak cocok untuk saya, jadi dia tidak kebaktian. 因为我有一位会友，他说
如果关于母亲节的崇拜我不参加，因为我已经没有妈妈了，所以这个聚会对我来说没有关系。 Ya Bapak Ibu, kebaktian, khotbah adalah tentang Tuhan dan tentang kita. 所以我们的崇拜是关于上帝，也是关于我们大家。 Karena itu mari kita berdoa sekali lagi meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti firman-Nya. 所以我们再一次祷告，恳求圣灵帮助我们可以明白神的话。 Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan firman kepada kami. 恳求圣灵，你赐下你的话语给我们。 Kiranya saat ini Engkau berkenan menerjemahkannya di dalam pikiran dan perasaan kami. 求主在这个时候，在我们的心里，向我们翻译出你的信息。 Tolong kami untuk menyisihkan semua kegelisahan, beban masalah kepada Tuhan. 求主帮助我们卸下我们一切的烦恼、忧虑给主， Sehingga firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam diri kami. 以致你的话语、你的道在我们的心里得到最好的位置。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Pembacaan Alkitab sudah dibacakan tadi, tetapi saya ingin membacakan Yohanes pasal 2 ayat 12. 刚才我们已经读了今天的经文，但是我要再读约翰福音第2章12节。 Ayat 11 dan 12 ya. 11和12节，约翰福音2章。 Akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. 约翰福音2章11、12节，这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。这事以后，耶稣与他的母亲、弟兄和门徒都下加百农去，在那里住了不多几日。 Saya akan membacakan satu ayat dari Yesaya 25 ayat 6. 我要读以赛亚书25章第6节， yang menunjukkan hubungan antara Yesus Mesias dengan anggur. 是讲到耶稣弥赛亚和酒的关系。 Akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. 以赛亚书25章第6节，在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设白筵席，用陈酒和满水的肥甘，并灯清的陈酒设白筵席。 Ya, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 我们读经到此为止。凡是读耶和华的话语，并思想在生活中实行出来的人，有福了。 Bapak Ibu sekalian, ibu juga manusia. 弟兄姐妹们，母亲也是人。 Oleh karena itu di dalam segala kebaikannya, maka dia juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. 所以在他一切的好处里，他也是有限的，而且他也是有缺点的。 Ada satu tulisan yang saya dapat di internet yang menunjukkan hal itu. 我在网上看到了几句话，就是关于这一点。 Ya, ini ucapan selamat hari ibu yang beda, unik. 这是祝母亲节快乐的词句，比较特别、比较不一样的。
tapi banyak benernya. 但是里面有很多真实的。 Ya, dikatakan untuk ibu yang lagi tidur terus anaknya tenang, tapi giliran anaknya tidur ibunya grompiang-grompiang di dapur. 为那些母亲们，当他睡觉时，孩子们可以安静；但是当孩子睡觉时，妈妈却在厨房里稀里哗啦的忙个不停。 Untuk ibu yang lagi nonton TV tapi merem, pas remote-nya mau diambil malah nggak boleh karena masih nonton. 为那些母亲们，当她看电视时闭着眼睛，但是有人要拿走遥控器，她却不给，因为还要继续看。 Untuk mama yang tiap pagi teriak sudah jam 7 padahal masih jam 6. 为那些母亲们，每天早上其实才6点钟，她大声喊7点钟了。 Ya, inilah seorang ibu. 这就是一个母亲， Di dalam kelemahan, keterbatasan juga maksud baiknya. 在她的软弱和她的有限里，但是她有一片好心， Tetapi kadang bisa salah. 不过往往会错误。 Sekali lagi bukan cuma tentang ibu tetapi juga tentang papa, tentang orang tua dan tentang kita semua. 但是这不单单是关于母亲，但是也是关于爸爸，也是关于我们每一个人。 Oleh karena itu Alkitab juga secara jujur menunjukkan bahwa ibu Tuhan Yesus sendiri juga punya kelemahan karena dia juga manusia. 所以圣经很诚实的记载，耶稣的母亲玛利亚，她也是有软弱的，因为她也是人。 Yang pertama, ibunya ini kurang bijaksana. 首先呢，我们看到这位母亲她不够智慧。 Jadi suatu kali mereka itu diundang ke pesta pernikahan, ibunya, Yesus dan murid-muridnya. 所以有一天呢，在加利利有娶亲的宴席，耶稣的母亲和耶稣并他的门徒也被请去了。 Lalu kemudian mereka pesta tuan rumahnya itu kehabisan anggur. 在宴席当中，那个主人他们预备的酒用完了。 Lalu ibunya ini bicara kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. 然后耶稣的母亲就对耶稣说：“他们没有酒了。” Bapak Ibu sekalian, Yesus waktu itu hanya undangan. 弟兄姐妹们，我们要知道，当时耶稣只是一个被请来赴席的客人。 Kok bisa sebagai undangan datang, lalu ketika anggurnya habis, lalu diomongin mereka kehabisan anggur. 那为什么当主人的酒用完了，耶稣的母亲对他说：“他们的酒用完了。” Kalau bahasa sekarang, so what gitu loh. 如果用现在的话说，跟我有什么关系？ Nah terus ngapain loh, aku ini undangan kok kehabisan anggur kok ngomong ke aku. 我只是一个客人，为什么酒用完了要告诉我呢？ Tuhan Yesus pada waktu itu juga bukan orang kaya raya, dia adalah tukang kayu sebelum dia menjadi seorang guru. 耶稣在当时不是一个富有的人，在他还没有成为一个老师夫子之前，他是一个木匠。 Kecuali kalau dia itu bos besar, lalu kehabisan anggur, lalu buka dompet atau buka handphone ya, pesen untuk kirim. 除非他是一个大富豪，然后演戏中酒用完了，他马上就开单子或者开手机订一大批过来。 Kurang bijaksana ketika ada satu persoalan di dalam satu pesta dan rumah, lalu tiba-tiba minta Yesus mengatasinya. 所以我们看到这里面缺少了一点智慧。当一个演戏当中，他们发生了问题，就来告诉耶稣，只是身为一个客人。 Sama seperti misalnya saja saya datang ke gereja ini sebagai tamu, pembicara tamu. 就好像我来到你们的教会，成为一个被请来的讲员。 Misalnya tiba-tiba saja listriknya mati, nggak ada AC yang tentu sangat penting buat kita sekarang.
然后突然间停电了，冷气机不工作，这对我们来说是很大的影响。 Karena anggur itu sangat penting buat mereka waktu itu, mungkin sama seperti AC itu sangat penting buat kita sekarang. 对当时的人，酒是很重要的，就好像我们现在冷气对我们来说很重要。 Lalu misalnya tiba-tiba, misalnya mama saya datang, Fang, listriknya mati, AC-nya mati. 然后突然间，比方说我妈妈来对我说：“哎，他们停电了，没有冷气了。” Pasti saya juga akan ngomong, lo so what? Lo saya ini tamu kok ada persoalan seperti ini, saya mesti mengatasi. 然后我也是会说：“跟我有什么关系呢？我只是一个客人，发生了问题，怎么要我来解决呢？” Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya kurang bijaksana. Meminta bantuan menurut pemikiran, hikmatnya sendiri. 所以我们看到这里就缺乏了一点智慧。他要解决问题是照着他自己的想法。 Bukankah seharusnya berpikir dulu masalahnya apa dan Yesus pada waktu itu siapa statusnya? 其实应该是先想到底问题的所在是什么，然后耶稣的身份，他只是一个被请来的客人。 Karena kadang-kadang kalau kita ini kemudian meminta anak kita, keluarga kita mengatasi persoalan yang sangat besar, itu bisa menyulitkan mereka. 因为有时候，如果我们要求我们的家人或者我们的孩子帮忙解决一个很大的问题，对他们来说也可能是一个难题。 Kadang-kala orang tua bisa membuat anaknya merasa gagal, tidak mampu karena memberikan tugas yang terlalu besar. 有时候父母亲给孩子太大的任务，他们不能解决，所以他们就觉得很沮丧，自己失败了。 Dan kadang-kala kurang bijaksana itu artinya kita bermaksud baik menolong, tetapi meminta anak kita, keluarga kita yang kerja. 有时候我们不够智慧，就是我们希望能够帮助解决问题，但是我们要我们的家人、我们的孩子去做。 Saudara sekalian, hal itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. 这样的问题也会发生在我们的生活里。 Kadang-kala kita orang tua mau menolong kerabat kita, sahabat teman kita, tetapi kita langsung memberikan beban itu kepada anak kita. 有时候我们做父母亲的，我们希望能够帮助我们的亲戚朋友，但是却把这个责任重担放在我们的孩子身上。 Nah, ini bisa mendatangkan konflik di dalam keluarga. 这也会在家庭中产生冲突。 Oleh karena itu kita sebagai orang tua, sebagai ibu, kita perlu belajar meminta hikmat Tuhan ketika ada masalah. 所以我们身为父母亲的，特别是身为母亲的，当问题发生的时候，我们要求主给我们智慧。 Ketika ada satu masalah terjadi, kita perlu tenang dulu, berpikir dulu. 当一个问题发生的时候，我们要先冷静下来，好好的思想。 Ya Tuhan, tolong saya, apa yang harus saya lakukan? 主啊，求你帮助我，我应该做什么？ Yang betul itu adalah bijaksana, bukan bijaksini. Saya termasuk tergantung saya. 所以我们应该有智慧的态度，不是要随心所欲。 Hal yang kedua, kelemahan daripada Maria yang juga manusia adalah dia kurang mendengar. 第二点就是玛利亚身为一个人，她的缺点就是她不够聆听。 Dia sudah minta tolong, lalu Yesus memberitahu kepada dia bahwa itu bukan waktu yang terbaik. 他已经告诉耶稣了，耶稣回答他，时候还没有到。 Karena Tuhan Yesus mengatakan, mau apa engkau dari aku, ibu, waktuku belum tiba. 因为耶稣回答他说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。” Kalimat ini diucapkan sangat tegas, mau apa engkau dari aku?
耶稣说这话非常的严厉，他说：“母亲，我与你有什么相干？” Di dalam terjemahan ini disebutkan ibu, tetapi ada terjemahan lain yang mengatakan, mau apa engkau dari aku, hai wanita atau perempuan. 有别的翻译是说：“女人，我与你有什么相干？” Artinya Yesus secara tegas mengatakan, nggak bisa mama minta aku memberikan jalan keluar. 就表示说，耶稣很清楚的告诉他的母亲：“你不能要求我为你解决事情。” Yesus mengatakan waktuku belum tiba. 我的时候还没有到。 Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan itu karena Yesus dia adalah seorang Mesias yang dijanjikan Tuhan. 为什么耶稣这么说呢？因为他是上帝所应许来的弥赛亚。 Selama kurang lebih 30 tahun dia hadir sebagai seorang manusia, sebagai tukang kayu. 30年来，他在世上成为一个人，成为一个木匠。 Dan memang dia akan menyatakan diri bahwa dia adalah Mesias, juru selamat yang dikirim oleh Allah. 虽然他有表明自己是弥赛亚，是上帝所差派来的使者。 Ibaratnya memang satu saat dia akan memperkenalkan diri, akan launching. 是到了时候，他就会显明他自己。 Tetapi waktu perkenalan diri, waktu launchingnya itu adalah Tuhan yang memilih, Yesus yang menentukan kapan. 但是什么时候他要显明自己，是上帝所定的时间，是耶稣自己选择的时候。 Kan tidak mungkin dia memperkenalkan diri sebagai Mesias di tengah-tengah pesta perkawinannya orang lain. 因为他不可能在别人的婚宴上显明自己是弥赛亚的身份。 Pesta pernikahan ya bintangnya ya yang menikah, pengantin pria dan pengantin wanita. 在一个婚宴中，最重要的人物就是新郎和新娘。 Karena itu bukan waktu yang tepat bagi Yesus untuk memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias. 所以那个时候对耶稣不是一个最正确的时候来显明他自己是弥赛亚。 Dan orang Israel perjanjian lama pada waktu tahu kalau Mesias itu datang akan memberikan pesta dan akan memberikan anggur yang tua atau anggur yang kualitasnya bagus. 以色列人都知道，当弥赛亚来的时候，他将会给人民带来那个最上等的好酒。 Sehingga kalau Yesus pada waktu itu dia melakukan mujizat, merubah air menjadi anggur yang tua, anggur yang bagus, itu merupakan perkenalan diri bahwa dia adalah Mesias yang diutus Allah. 所以当时耶稣把水变成上等的好酒，这也是表明了他是弥赛亚，是上帝所差来的拯救者的身份。 Dan Yesus merasa itu bukan waktu yang tepat sehingga dia ngomong, waktuku belum tiba. 所以耶稣觉得时候这个还不是正确的时候，因此他对他母亲说：“我的时候还没有到。” Tetapi ibunya ini tidak mendengar atau kurang mendengar, udah terserah ngomong apa. Apa yang dilakukan katakan kepadamu, buatlah itu dia katakan kepada pelayan. 但是他母亲不管你说什么，总之他就对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。” Jadi mamanya ini konsentrasi, ini kurang anggur, ayo ditolong, udah terserah ngomong apa, pokoknya ditolong, pokoknya tolongan mereka. 在母亲的想法里，他们缺少酒了，我不管你说什么，你要帮助他们解决这个问题。 Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai mama dan orang tua. 在我们的生活中，我们身为母亲或者父母亲，常常会做这样的事。 Kadangkala anak-anak kita itu ngomong, alasannya begini, begitu, kenapa tidak bisa. 有时候孩子们告诉我们，为什么不能这样做，不能那样做。 Tapi kita ini sudah nggak usah ngomong, saya lebih tahu, saya lebih pengalaman, kamu tuh tahu apa. 但是我们却说，你不必多讲，我比你更有经验，我知道什么是对的。 Jadi meremehkan pendapat anak.
所以我们忽视了孩子们的想法。 Nah itu sebabnya maka kadangkala anak-anak di rumah kita tidak lagi bercerita, bicara dengan kita apa adanya. 因此就造成在家里，孩子们常常不要对我们说老实话。 Karena mama orang tua nggak mau dengar, maka anak juga sama. Saya juga nggak mau dengar mama ngomong apa. 因为父母亲不肯听孩子们说话，所以孩子们也不愿意听父母亲说的话。 Oleh karena itu pada hari ini, pada hari ibu ini, mari kita merendahkan hati meskipun kita itu jauh lebih punya pengalaman. 所以今天让我们学习谦卑下来，虽然我们比他们更有经验。 Belajar mendengarkan alasan, pendapat anak atau orang-orang yang lebih muda. 我们必须细心的听比我们年轻的人他们的想法。 Tentu kita semua tahu pepatah ya, Tuhan memberikan kita 2 telinga 1 mulut ya, maksudnya lebih banyak dengar daripada ngomong. 我们常常听说，上帝给我们2只耳朵，一个口，一个嘴巴，就是要多听少说。 Mari kita semua pada saat ini boleh rendah hati sadar bahwa kita semua itu adalah manusia yang punya kelemahan. 所以让我们这个时候谦卑下来，要醒悟到我们大家都是人，都是有软弱、有缺点的。 Kita perlu kerendahan hati kalau pendapat kita tidak diterima walaupun maksud kita baik. 虽然我们是好心，但是如果别人不愿意接受我们的意见的话，我们也必须虚心。 Ada gambar berikutnya yang sangat lucu. 我们来看下一幅图画。 Ya nggak usah umur 50, umur 20-an hal ini bisa terjadi. 不用说年纪已经50岁以上的，20多岁的人也会发生这样的事。 Ya kacamata di sini tapi cari di mana kacamataku ya? 你的眼镜放在额头上，但是你到处找，我的眼镜在哪里？ Sekarang juga ada gitu, orang pegang handphonenya cari di mana ya handphoneku ini ya? 现在也有人手里拿着手机，但是却一直问我的手机放在哪里了。 Saya pernah mengalami itu. 我自己也曾经遭遇过。 Nggak apa-apa, kita ini manusia. 没关系，我们大家都是人， Kita bisa salah, bisa lupa. 我们会忘记，我们会做错事。 Orang tua kita bisa salah, bisa lupa. 每个人都会忘记，都会做错。 Mari kita bersama-sama punya kesadaran, punya kerendahan hati. 让我们大家都醒悟到这一点，并且学习虚心。 Sabar terhadap diri sendiri, sabar terhadap mama dan orang tua kita. 对自己忍耐，对我们的妈妈，对我们的父母也忍耐。 Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatasi seorang mama yang pernah mengesalkan dia. 所以我们来看耶稣怎么样来应付这个让他不舒服的妈妈。 Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia tegas di dalam hal kebenaran. 我们知道耶稣是上帝，他在真理方面是非常的清楚。 Sehingga yang pertama dia lakukan adalah dia menegur kesalahan. 所以第一他做的事就是提醒他的错误。 Ibu Maria sangat dihormati, dikasihi oleh Tuhan Yesus. 耶稣非常爱并且尊敬他的母亲玛利亚。 Sehingga di atas kayu salib di tengah kesakitan yang luar biasa dia ingat menitipkan Ibu Maria ini kepada muridnya. 所以当耶稣在十字架上非常痛苦的时候，他仍然不忘记把他的母亲托付给他的门徒。 Tuhan Yesus sangat mencintai mamanya. 耶稣非常爱他的母亲， Tetapi pada waktu kebenaran itu dilanggar, Yesus memberikan teguran. 但是当母亲违反了真理的时候，耶稣也很明确的提醒他。 Yesus tidak mau bahwa dia sebagai Tuhan di bawah perintah Maria yang adalah manusia. 耶稣不要
他自己是上帝，但是要受玛利亚就是一个人的命令。 Kebenaran yang harus dipertahankan adalah Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. 这个真理是必须要持守的。上帝是上帝，人是人。 Manusia sekalipun orang tua, sekalipun ibu kita tidak boleh mengatur Tuhan. 人虽然是我们的父母亲、我们的妈妈，也不能够支持上帝。 Tuhan Yesus yang berhak menentukan kapan dia melakukan mujizat. 耶稣自己有权利决定什么时候他要行神迹。 Tuhan Yesus tidak akan tunduk kepada manusia siapapun juga termasuk ibunya sendiri. 耶稣不会服在任何一个人之下，何况那个人是，尤其是如果那个人是他的妈妈。 Sehingga kalimat ini sangat tegas. Mau apa engkau daripada aku, ibu atau hai perempuan? 所以他非常明确的说：“母亲或者女人，我与你有什么相干？” Tuhan Yesus tidak mau mengawali pelayanan dengan cara dia tunduk kepada petunjuk dan suruhan ibunya. 耶稣不愿意以他母亲的指示来开始他的侍奉。 Tuhan Yesus menunjukkan kekudusannya di dalam hal ini. 耶稣在这里展示了他的圣洁。 Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah guru. Maria itu adalah manusia yang kemudian menjadi muridnya. 耶稣表明了他的身份，他是上帝，是夫子，是老师。玛利亚以后要成为他的学生，他的门徒。 Itu adalah suatu kebenaran yang perlu dipertahankan. 这是一个必须持守的真理。 Nah, tentu saja di sini Bapak Ibu sekalian konteksnya berbeda antara Tuhan Yesus dengan Maria dan kita dengan Tuhan atau dengan keluarga kita. 在这里有不同的意思，耶稣和玛利亚的关系和我们与上帝的关系。 Tuhan Yesus karena dia Tuhan, dia boleh bicara seperti ini, mau apa engkau dari aku, hai ibu? 耶稣因为他是上帝，所以他有权利这么说：“母亲，我与你有什么相干？” Karena dia Tuhan, karena mau menegaskan kebenaran. 因为他是上帝，而且他要表明这个真理。 Artinya enggak boleh kalau kita kepada mama, kepada orang tua kita mengatakan kalimat yang sama. 所以我们身为人，我们不可以对我们的父母亲说同样的话。 Ya kita enggak boleh ngomong mau apa engkau dari aku mama. Yesus saja ngomong gitu kok. 我们不可以说耶稣也是这样做，那么我们也可以对父母亲说：“母亲，我与你什么相干？” Karena kita dengan mama orang tua itu sama-sama manusia satu level. 因为我们和我们的父母亲是同等的，我们都是人。 Tetapi prinsip yang sama berlaku, yaitu kalau kebenaran itu dilanggar, kita harus menegaskan kebenaran. 但是有同样的原则必须持守。如果违反了真理，我们必须持守真理。 Artinya kalau mama kita, orang tua kita meminta kita melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh taat. 表示说，如果我们的父母亲要我们做违反真理的事情，那么我们必须拒绝。 Sekalipun orang tua kita yang mengasihi kita, kita juga mengasihi dia. Tapi kalau mereka meminta kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, kita tidak boleh mengikutinya. 虽然父母亲爱我们，我们也爱我们的父母亲，但是如果他们要求我们做违反上帝话语、违反真理的事情的时候，我们不能够答应。 Tetapi tentu saja dengan cara yang bijaksana, tidak boleh seperti cara Yesus kepada mamanya karena dia adalah Tuhan. 但是我们要用有智慧的、婉转的方法，不是像耶稣，因为他是上帝，他不是，他是跟我们不一样。
Hal yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus kepada mamanya ini adalah dia menolong. 但是耶稣做的第一件事对他的母亲怎么样？他帮助他。 Meskipun Tuhan Yesus tidak suka atau kesal dengan cara Maria meminta pertolongan, 虽然耶稣不喜欢玛利亚向他要求帮助的这个方法， kebaikan hati kasih Tuhan itu mengatasi kekesalan dia. 但是耶稣的爱心，他的好心已经克服了这个他心里的不舒服。 Kasih belas kasihan Yesus itu sangat besar sehingga akhirnya dia tetap mau menolong keluarga yang kehabisan anggur. 耶稣的怜悯慈爱这么浩大，以致最后他还是帮助了这个用完了酒的家庭。 Karena anggur untuk pesta waktu itu nomor 1 pentingnya. 因为在当时的演习，酒是最重要的一件事。 Sama hari ini mungkin kalau kita pesta lalu yang habis itu adalah dagingnya. 就好像我们今天如果在演习当中，肉不够的时候， Zaman dulu kalau pesta kemudian anggurnya habis itu yang punya pesta itu malu, merasa nanti tidak menghargai tamu-tamunya. 在那个时候，如果在演习中酒用完了，对主人来说是非常羞耻的，因为那表示他不尊重所请来的客人。 Sama seperti sekarang kalau kita misalnya datang ke suatu pesta pernikahan dan ada hidangan macam-macam tapi dagingnya sudah nggak ada. 就好像我们今天来到一个演习，摆着很多的美味的佳肴，但是肉却完了，没有了。 Mungkin pernah ya ngantri prasmanan, ngantri banyak-banyak. Begitu sampai loh kok tinggal sayur-sayur, sup tinggal kuahnya, nggak ada dagingnya. 有没有这样的经历？你到一个自助餐演习排队排了好长时间，然后到了看到汤里面只有一点水，里面的肉都完了。 Tamu-tamu itu bisa merasa wah yang punya pesta ini pelit, tidak menghargai kita. 客人就会有这种想法，这个主人真是太吝啬了，他请客但是却不预备足够。 Yang punya pesta juga pasti akan malu kalau sampai hidangannya nggak ada daging, sayur dan kuah saja. 主人也会觉得非常的害羞，如果肉用完了只有一点菜和一点汤水。 Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu dia akhirnya menolong dan menjadikan air itu menjadi anggur di dalam 6 tempayan. 所以耶稣当时就帮助这一家人把水变成酒，这个有6口色缸的水。 Jadi cinta kasih Tuhan sangat besar, tidak dibatalkan oleh kesalahan mamanya. 所以耶稣的爱是那么的浩大，不因为他母亲所做的错误而消失。 Demikian juga saudara dan saya di dalam keluarga kita, mama, orang tua, anak itu bisa salah. 所以在我们的家庭中也是一样的，母亲或者父母亲有时候会做错事， Tetapi kiranya cinta kasih kita itu jauh lebih besar, tidak dibatalkan oleh kesalahan mereka. 但是我们的爱我们要拥有足够大的爱，所以不会因他们的错误而把这个爱消除了。 Dan kasih Tuhan yang menolong ini memberikan yang terbaik sampai anggurnya itu anggur yang sangat baik dibandingkan yang dipunya oleh tuan rumah. 而上帝的爱是这么的浩大，他的帮助也是完美的。他所给的酒是上等的好酒，比主人原来预备的好了不知道多少。 Kiranya cinta kasih kita jauh lebih besar daripada kemarahan kita kepada kesalahan keluarga kita. 所以我们要拥有足够大的爱，让我们家人的错误可以被遮盖。 Yang ketiga yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia mengubah hal itu menjadi hal yang baik, bahkan menyatakan kemuliaannya. 第3点，耶稣所做的，
他把一件不好的事变成一件好，是一件美事，并且显出他的荣耀来。 Memang mulainya tidak enak karena mamanya yang menyuruh dia. 开始的时候不大好，因为是他妈妈要求他做。 Tetapi Tuhan Yesus pada akhirnya dia memakai hal itu menjadi kesempatan untuk menyatakan kemuliaannya. 但是最后，耶稣就使用这个机会来显出他的荣耀来。 Hal yang kurang baik di dalam tangan Tuhan Yesus menjadi hal yang sangat baik dan memuliakan Dia. 一件开始的时候不大好的事，但是在耶稣手里却变成一件非常好的美事，并且显出他的荣耀。 Mungkin Tuhan Yesus juga tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. 耶稣也知道，在活着的时候就是机会， Sehingga hal itu dipakai menjadi kesempatan bahkan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. 所以他就用这个机会来显明他弥赛亚的身份。 Sehingga di dalam ayat yang ke-11 tadi kita baca, hal itu dilakukannya sebagai tanda yang pertama untuk menyatakan kemuliaannya. 就是在第2章第11节说的，这是耶稣所行的头一件神迹，显出他的荣耀来。 Tuhan Yesus merubah suatu keadaan yang tadinya mengesalkan menjadi kesempatan menyatakan kasih-Nya, kuasanya, kemuliaannya. 耶稣改变一个起初让人心烦的环境事情，变成一件美事，让人喜悦，并且荣耀他。 Hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita semua. 在我们每一个人的生活中，也会发生同样的事。 Keluarga kita tidak sempurna. 我们的家庭都不是完美的， Kita pernah kesal, kita pernah membuat orang lain kesal. 我们曾经感到很心烦，我们也让别人感到心烦。 Tetapi kita bisa memakai keadaan ini di dalam Tuhan menjadi hal yang baik. 但是在主里面，我们可以改变这个不好的情况，变成一个很好的情况。 Kalau kita memiliki mama, orang tua, anak yang membuat kita itu kesal, 我们看到有时候我们的妈妈或者我们的孩子令我们非常的心烦， mari kita menerimanya sebagai pelajaran, sebagai sekolah dari Tuhan untuk mendidik kita menjadi orang yang sabar dan punya kasih. 让我们学习，让这一种环境帮助我们，使我们可以变成一个有耐心并且有爱心的人。 Tuhan bisa merubah keadaan apapun untuk menjadi kebaikan bahkan kemuliaan Tuhan. 上帝能够改变任何环境，成为一个好的，并且特别能够荣耀上帝的名的事情。 Sehingga marilah kita menerima mama kita, orang tua kita, anak kita apa adanya. 让我们接受我们的妈妈、我们的父母亲、我们的孩子，就像他们的本相。 Kalau kesabaran kita, kasih kita udah makin tipis, kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa menerima, mengasihi mereka. 如果我们的耐心已经越来越低了，越来越少了，我们要求主帮助我们，使我们能够爱他们。 Karena Tuhan Yesus pernah mengalami maka dia mengerti. 因为耶稣曾经经历过，所以他了解，他明白。 Karena Tuhan berkuasa merubah, maka Tuhan juga berkuasa merubah situasi keluarga kita untuk kebaikan. 因为耶稣有能力变水为酒，耶稣也有能力改变我们所面对的情况，变成一个好的。 Bahkan kita yakin bahwa kita menjadi seorang ibu, anak, orang tua, itu adalah surat tugas dari Tuhan sendiri. 我们也要知道、醒悟到，我们成为母亲，成为一个女儿，成为别人的妈妈，是上帝给我们的责任。 Terakhir ada satu tulisan yang sangat indah.
sebagai pengantar Hari Ibu, yaitu mengenai seorang ibu. 最后有一段文字是关于一个母亲。 Menjadi ibu adalah sebuah karir 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tidak ada bonus, tidak ada uang lembur, tidak ada tunjangan, dan kadang tidak dihargai. Namun aku bahagia dengan tugas itu, karena surat tugasku langsung ditandatangani oleh Tuhan. 一个母亲的这份是一天24小时，一个星期7天。 全年和一生一世的，没有额外的红利，没有加班费，没有津贴，并且往往不被看重。但是我以此任务为荣，因为是上帝亲自委任给我的。 Kita masing-masing punya surat tugas. 我们每一个人都有委任书， Tidak ada yang kebetulan. 没有一件事是偶然发生的。 Mari kita menerima bersama dengan Tuhan menjalankan tugas kita. 让我们接受，我们与上帝同行，完成我们的责任。 Dan hari ini kita secara khusus menghargai ibu-ibu yang seringkali kurang dihargai di dalam menjalankan tugasnya. 我们今天要尊重母亲们，她们 常常在他们每天的生活中不被人看重。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menjalankan peran kami dengan baik. 主耶稣，求你帮助我们，让我们能够好好的实行我们的这份。 Roh Kudus, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. 恳求圣灵帮助我们行出你的话语来。 Engkau tahu Tuhan keadaan keluarga kami yang tidak sempurna. 主啊，你知道我们的家庭状况不是很完美， Kami menyerahkannya kepada Tuhan dengan meminta pertolongan. Pakailah keadaan keluarga kami untuk kebaikan bahkan kemuliaan Tuhan. 我们交托给主，求主帮助我们使用我们不完美的家庭，能够照主的心意荣耀主的名。 Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告是奉靠我们的救主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekalian, kita berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami dapat merayakan Hari Ibu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menolong kami untuk melihat bahwa ibu itu juga manusia. Tetapi kerjanya luar biasa. Biarlah kami sebagai anak-anak yang masih punya ibu, kami mau meneladani, kami mau menghormati, mengasihi ibu kami. Bagi kami mungkin yang pernah punya ibu, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjadi anak yang meneladani apa yang sudah diajarkan oleh ibu kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami dibesarkan oleh seorang ibu yang rela berkorban untuk kami. 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. Kiranya Tuhan terus menolong para ibu yang hadir pada ibadah ini. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus memberikan semangat, memberikan sukacita bahwa apa yang mereka lakukan sebagai seorang ibu adalah anugerah Tuhan. Kepercayaan Tuhan kepada para wanita untuk menjadi ibu. Bapak, kami menyerahkan sekali lagi setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh para ibu. Mungkin mereka menangis, tapi kami percaya di dalam tangisan seorang ibu, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mendengarkan tangisannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan gereja kami, GPMRI, ke dalam tangan Tuhan.
Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan jemaat yang mungkin bergumul dengan kesehatan mereka. Mungkin yang harus dirawat, mungkin yang harus mengikuti pengobatan-pengobatan pulang pergi ke rumah sakit, mungkin juga yang harus terapi-terapi. Bapak, kami berdoa mohon pertolongan-Mu agar jamahan-Mu boleh menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat setiap yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, biarlah Engkau juga yang campur tangan. Yang baru mau memulai usaha yang baru, Tuhan yang tuntun mereka supaya usaha yang baru ini bisa berjalan dengan baik. Yang mungkin para anak muda yang baru lulus sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan biarlah Engkau tolong agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan, agar mereka bisa mencukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa agar Tuhan tetap dipermuliakan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih liburan, yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka agar dapat sampai di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Kami menyerahkan polisi yang bekerja keras, aparat-aparat yang terlibat di dalam pengamanan lalu lintas. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya setiap orang dapat berkendara dengan baik, dapat melewati perjalanan yang cukup panjang. Baik dengan darat, laut maupun udara, semua dapat tiba di rumah mereka dengan selamat. Kami menyerahkan pemerintah di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini. Kami menyerahkan agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada presiden, kepada para pejabat, agar mereka dapat menjadi pejabat-pejabat yang menyenangkan Tuhan, yang tahu apa yang mereka harus lakukan bagi kebaikan masyarakat yang mereka pimpin, baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah. Kami berdoa bersyukur untuk pandemik yang sudah mulai menurun. Kami hanya menyerahkan agar Tuhan terus pimpin ke depannya apa yang mau kami lakukan bagi Tuhan di dalam kondisi yang akan kembali normal. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan terlebih lagi kepada kami semua, jemaat-Mu ya Bapa. Engkau tetap memberikan kepada kami iman yang teguh, hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu, dari hal-hal yang buruk, Tuhan akan membuat semuanya menjadi sangat baik. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang memperhatikan kita, yang memelihara kita dan memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening gereja ataupun scan QRIS yang ada di tempat duduk Bapak Ibu, atau dengan memasukkannya di kotak yang ada di belakang. Mari kita naikkan pujian KPPK nomor 154, Dia peliharakan burung. Sobat setia yang memberkatiku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Pasti
darahnya. Buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia peliharakanmu, pasti memeliharamu. Jemaat dipersilakan untuk balik berdiri. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Hendaklah tak bernyanyi, berharap padanya. Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia peliharakanmu, pasti memeliharaku. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan dan lakukan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan Tuhan, biarlah yang Tuhan boleh berkenan dan boleh pakai persembahan ini untuk dapat menjadi pendukung di dalam pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
bersama-sama, silakan duduk. Shalom kepada seluruh jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan warta kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua istri, calon ibu, ibu dan yang berperan sebagai ibu. Kita mau memberikan apresiasi kepada para ibu. Silakan bangkit berdiri bagi para yang tadi saya sebutkan tadi. Ibu, calon ibu, para istri yang berperan sebagai ibu. Mari kita memberikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Silakan duduk. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyomi Fang dari GKY Puri Indah yang pada hari ini telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan juga pelayanan dan keluarga ibu. Kita mau melihat e-poster untuk minggu depan. Yesus Kristus Sang Immanuel senantiasa beserta kita di saat senang maupun susah. Kiranya melalui firman Tuhan minggu depan kita boleh diyakinkan kembali akan kebenaran tersebut. Tema minggu depan kita tadi melihat, mengingat dan meyakini yang akan dibawakan oleh Guru Injil Yemima Ayu pada minggu depan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dengan merenungkan pertanyaan ini. Dikala hidup terasa sulit, mampukah kita melihat dan meyakini bahwa Allah yang hidup itu pasti menyertai? Ya, biarlah dalam sepanjang minggu ini, mari kita ingat-ingat, mari kita bertanya pada diri kita sehingga minggu depan ketika firman Tuhan disampaikan kita juga sudah siap, ya, kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan juga mengingatkan kepada seluruh jemaat sekalian, mengingatkan kembali bagi jemaat yang akan hadir dalam ibadah tatap muka atau onsite dalam ibadah minggu, harap sudah tiba di ruangan ini atau di gereja pukul 15 menit sebelum ibadah dimulai. Jadi 8.45 sudah tiba di gereja maupun di ruangan ini untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan hati. Dan saat ibadah dimulai, maka pintu gereja akan ditutup. Ya, jadi bagi yang masih ada di rumah, silakan kalau mau datang 8.45 sudah tiba. Ya, dan dan kita bersyukur untuk kerjasama bagi Bapak Ibu sekalian dan jemaat-jemaat sekalian, sehingga kita semua bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan hati yang siap. Ya, terima kasih. Demikian warta kita hari ini dan silakan kita semua bersaat teduh.